Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Khairil. Hari ini saya, Siti Rozilah binti Mak Daud, bersama dengan dua orang ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Nur Najlah binti Muhammad Tarmizi dan Siti Aisyah binti Awan, akan membentangkan hasil projek ataupun kajian yang telah kami jalankan. Bagi kajian ini, kami mendapat tajuk yang keempat, iaitu pemilihan variasi bahasa Melayu dalam komunikasi di Facebook. Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut kepada hasil kajian yang dijalankan, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan sedikit mengenai pengenalan ataupun latar belakang tajuk yang kami kaji. Okey, tajuk kajian kami melibatkan variasi bahasa. Dan variasi bahasa ini dapat didefinisikan sebagai perbezaan penggunaan bahasa di mana bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat adalah berbeza-beza. Perbezaan ataupun kelainan inilah yang dinamakan variasi bahasa. Antara salah satu variasi bahasa yang sering dibahas ataupun sering dikaitkan dengan masyarakat Malaysia ialah dialek. Dialek ini dapat didefinisikan sebagai kelainan bahasa yang digunakan secara lazim dan dekat dengan individu. Dialek juga merupakan kelainan ataupun ragam bahasa yang berbeza daripada bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard. Okey, konsep dialek di Malaysia ini dikatakan melampaui batas geografi dan wilayah. Dan menurut Abdul Rashid dan Ahmad Johari Muin 2012, dianggarkan terdapat sekurang-kurangnya 14 dialek Melayu di Malaysia. Namun begitu, kajian kami ini hanya melihat kepada pemilihan variasi bahasa ataupun penggunaan bahasa yang merujuk kepada 3 sahaja dialek Melayu, iaitu dialek Melayu Terengganu, dialek Melayu Kelantan dan dialek Melayu Kedah. Okey, berdasarkan fokus kajian yang dijelaskan iaitu mengenai dialek, pembentangan ini akan merangkumi bahagian pengenalan ataupun latar belakang, bahagian objektif kajian, sorotan kajian, batasan kajian, analisis data dan perbincangan, serta rumusan ataupun kesimpulan bagi keseluruhan kajian ini. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai objektif kajian. Kajian ini merupakan satu kajian yang berfokus ataupun memfokuskan kepada pemilihan variasi bahasa Melayu, iaitu dialek dalam komunikasi di Facebook berdasarkan 3 objektif yang berikut, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti variasi dialek yang digunakan dalam komunikasi di Facebook. Yang kedua, untuk menganalisis data-data penggunaan variasi dialek dalam komunikasi di Facebook. Dan yang ketiga serta yang terakhir, untuk membandingkan dialek Melayu Kelantan, dialek Melayu Terengganu, dialek Melayu Kedah dengan bahasa Melayu standard dari aspek fonologi dan morfologi. Terdapat 2 kajian lepas yang berkaitan dengan kajian ini, iaitu yang pertama merupakan satu artikel yang bertajuk Individu dan Pemilihan Dialek, kajian kes di Kota Samarahan, Sarawak, yang ditulis oleh Muhammad Syahrul Nizam Abdul Wahid dan Muhammad Zaid Daud pada tahun 2018. Dan yang kedua adalah tesis yang bertajuk Perbandingan antara Fonologi dan Leksika Dialek Utara dengan Dialek Caruk Kudon di Kedah, Malaysia, yang ditulis oleh Zuliana binti Zubir pada tahun 2014. Untuk batasan kajian pula, yang pertama, kajian ini hanya difokuskan kepada analisis data-data pemilihan variasi bahasa, iaitu penggunaan dialek dalam komunikasi di Facebook sahaja. Data-data daripada Facebook ini akan dipilih dan hanya datanya sesuai ataupun relevan sahaja yang dipilih. Yang kedua, kajian ini hanya melihat perbandingan antara 3 dialek, iaitu dialek Melayu Kelantan, dialek Melayu Terengganu dan dialek Melayu Kedah dengan bahasa Melayu standard berdasarkan aspek
fonologi dan morfologi sahaja. Di mana aspek fonologi ini melibatkan aspek ejaan dan sebutan bagi bunyi vokal, konsonan, suku kata dan kosakata. Manakala dari aspek morfologi pula, ianya hanya dilihat daripada segi struktur kata dan kesalahan bahasa. Okey, saya Nur Najla. Saya akan meneruskan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Menerusi kajian ini, pekaji telah menggunakan 3 kaedah, iaitu yang pertama, kumpulan data dari Facebook, yang kedua, kaedah kepustakaan, dan yang ketiga, pengambilan bahan rujukan dan kajian dari internet. Okey, pekaji telah mengambil sebanyak 2 hingga 3 data bagi setiap dialek yang terlibat, iaitu yang pertama, dialek Melayu Kelantan, yang kedua, dialek Melayu Terengganu dan yang ketiga, dialek Melayu Kedah. Okey, pengkaji akan menganalisis dialek-dialek ini daripada aspek fonologi dan morfologi. Jadi, pengkaji telah menggunakan kaedah kepustakaan dan mengambil bahan kajian dan rujukan daripada internet. Penggunaan kaedah ini adalah bertujuan untuk melihat hasil kajian terdahulu berkaitan aspek fonologi dan morfologi yang telah dijalankan di mana mempunyai kaitan dengan kajian yang dijalankan ini. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai analisis data dan perbincangan. Analisis data dan perbincangan yang pertama melibatkan perbandingan antara dialek Melayu Kelantan dengan bahasa Melayu standard. Berikut merupakan 2 data yang menunjukkan penggunaan dialek Melayu Kelantan dalam komunikasi di Facebook beserta terjemahannya dalam bahasa Melayu standard. Okay, bukti yang menunjukkan bahawa dialek ini digunakan di dalam komunikasi di Facebook akan kami lampirkan di bahagian lampiran. Okey, sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisisnya pertama, iaitu analisisnya membabitkan aspek fonologi. Okey, berdasarkan komunikasi dalam Facebook yang menggunakan dialek Melayu Kelantan, kami mendapati bahawa berlaku perubahan penggunaan vokal depan luas A yang digantikan dengan penggunaan vokal belakang separuh sempit O. Okey, perubahan ini berlaku di akhir perkataan. Sebagai contoh, jika kita lihat di sini, perkataan ada yang merupakan berasal daripada perkataan ada, iaitu A berubah menjadi O. Okay, yang kedua, perbezaan antara dialek Melayu Kelantan dengan bahasa Melayu standard ialah berlakunya pemendekan bagi sesetengah perkataan. Okey, pemendekan ini berlaku menyebabkan pengguguran ataupun perubahan kepada huruf vokal dan konsonan. Contohnya, duk yang merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan duduk, iaitu pengguguran konsonan D dan U di hadapan. Du disingkirkan, hanya yang ada hanyalah duk. Yang bermaksud duduk. Yang seterusnya faham dalam bahasa Melayu standard, tapi dalam dialek Melayu Kelantan peher, iaitu perubahan huruf hadapan dari F ke huruf P dan huruf vokal A berubah menjadi vokal E. Seterusnya perbandingan aspek fonologi yang ketiga melibatkan penggunaan perkataan yang mengalami proses penggayaan kosakata, iaitu penggunaan perkataan yang berbeza dengan bahasa Melayu standard tetapi mempunyai maksud. Contohnya perkataan sakni yang membawa maksud tadi. Yang seterusnya dalam dialek Kelantan, retok membawa maksud jambatan. Selain itu, ia juga berlaku kepada perkataan kata ganti nama, di mana untuk menunjukkan perkataan saya, kita boleh menggunakan perkataan kawin ataupun ambo. Manakala untuk perkataan awak, boleh guna perkataan demo. Okay, yang seterusnya, perbezaan yang terakhir melibatkan berlakunya penegasan perkataan. Okay, penegasan perkataan ini menunjukkan kepada penekanan bunyi huruf tertentu dalam perkataan atau boleh disamakan dengan bunyi sabdu dalam bahasa Arab. Contohnya perkataan mari yang daripada mari, iaitu berlaku penekanan kepada huruf
art yang digantikan dengan huruf GH. Mari. Selain aspek fonologi, perbandingan juga dilihat dari aspek morfologi, iaitu dikaji dari aspek kesalahan bahasa, dan didapati bahawa wujud 3 kesalahan bahasa yang dapat dikesan dalam dialek Melayu Kelantan yang digunakan. Yang pertama, melibatkan penggunaan ejaan di mana perkataan dipendekkan seperti Assalamualaikum dipendekkan menjadi Assalam. Malah perkataan tengok dan bawah dipendekkan dengan menggugurkan huruf vokal dalam perkataan tersebut. Yang kedua pula, melibatkan binaan frasa di mana penggunaan dialek Kelantan dalam komunikasi di Facebook menggunakan frasa ramai orang yang salah dari segi tata bahasa, dan yang betul ialah orang ramai. Yang ketiga pula, melibatkan kesalahan penggunaan kata dari segi makna, iaitu perkataan yang mempunyai banyak makna ataupun berkolokasi secara khusus dengan kata lain dalam bahasa Melayu. Contohnya seperti duduk yang boleh digantikan dengan perkataan berada, dan bagi yang boleh digantikan dengan perkataan jelaskan. Oleh itu, jelaslah bahawa wujud perbandingan, iaitu persamaan dan perbezaan antara dialek Melayu Kelantan yang digunakan dalam komunikasi di Facebook dengan bahasa Melayu standard. Seterusnya, kita beralih pada perbandingan dialek Melayu Terengganu dengan bahasa Melayu standard. Kajian ini melibatkan 3 data dialek yang diperoleh melalui aplikasi Facebook, iaitu yang pertama, Kak Anda sini boleh belajar kungfu, berasa canok bala dendam. Terjemahannya dalam bahasa Melayu standard ialah di mana di sini boleh belajar kungfu. Saya rasa seperti mahu balas dendam. Yang data kedua adalah salam, pia tahu Kak Anda ada jual ais kering. Orang rumah hamba teringin nak makan. Rata ritik pergi kedai tak ada stok. Terjemahan data ini dalam bahasa Melayu standard adalah Assalamualaikum, siapa tahu di mana ada jual ais krim ini? Orang rumah saya teringin nak makan. Merata-rata pergi kedai mencari ais krim ini, tetapi tiada stok. Data yang ketiga adalah kereta awak bawa apa? Busuk kohong. Bau tak menyenangkan. Jom pakat guna pewangi fleur. Pasti kereta awak wangi sepanjang masa, tahan lama. Terjemahan bagi data ini dalam bahasa Melayu standard ialah kereta awak berbau hapak, terlalu busuk, bau tidak menyenangkan. Jom sama-sama kita gunakan pewangi fleur. Kereta awak pasti akan wangi sepanjang masa dan tahan lama. Pemilihan penggunaan dialek Melayu Terengganu dalam Facebook menimbulkan perbezaan fonologi antara dialek Melayu Terengganu dengan bahasa Melayu standard. Perubahan fonologi yang pertama adalah berlaku perubahan penggunaan vokal depan luas. Vokal depan luas A dalam bahasa Melayu standard dan digantikan dengan huruf vokal I atau vokal E. Contohnya perkataan ada merujuk kepada ada, rasa merujuk kepada rasa dan masa merujuk kepada masa. Perubahan yang kedua ialah perubahan penggunaan vokal belakang sempit O dalam bahasa Melayu standard dan digantikan dengan penggunaan vokal belakang sempit U. Contoh perkataan yang boleh kita lihat dalam bahasa Melayu, dalam dialek bahasa Melayu Terengganu ialah boleh merujuk kepada boleh dalam bahasa Melayu standard. Perbezaan fonologi yang ketiga adalah berlaku perubahan penggunaan konsonan sengau gigi bersuara N dalam bahasa Melayu standard dan digantikan dengan penggunaan konsonan sengau lelangit lembut bersuara, iaitu gabungan huruf N dan G seperti makan menjadi makan dalam bahasa Melayu standard. Yang keempat adalah perubahan penggunaan konsonan geseran gusi tak bersuara th dalam bahasa Melayu standard dan digantikan dengan penggunaan konsonan geseran glotis tak bersuara h. Contohnya perkataan balah. Balah merupakan perkataan yang digunakan dalam dialek Melayu Terengganu yang mengalami pergantian konsonan
H. Dalam bahasa Melayu standard, perkataan balah merupakan balas. Perbezaan fonologi yang seterusnya ialah berlakunya penegasan perkataan. Penegasan dalam dialek Terengganu dapat digunakan sebagai kata penguat yang berfungsi menunjukkan gambaran atau perbandingan tahap yang tertinggi yang terdiri daripada kata adjektif. Contohnya seperti panca indera bau, iaitu busuk kohon. Busuk kohon merujuk kepada terlalu busuk dalam bahasa Melayu standard. Selanjutnya, berlaku juga pemendekan suku kata dalam perkataan. Contohnya, katna merujuk kepada di mana, belajar merujuk kepada belajar, gi merujuk kepada pergi, kedai merujuk kepada kedai, kereta merujuk kepada kereta, dan ni merujuk kepada ini. Perbandingan fonologi yang terakhir adalah berlaku penggunaan perkataan dan kata ganti nama yang mengalami proses pengayaan kosakata. Perkataan yang digunakan adalah berbeza, tetapi makna yang dibawa masih sama. Contoh dari segi perkataan ialah rata-ritik. Rata-ritik merujuk kepada merata-rata, dan dari segi kata ganti nama ialah pia. Pia merujuk kepada siapa dalam bahasa Melayu standard. Terdapat juga perbandingan dari segi morfologi antara dialek Melayu Terengganu dengan bahasa Melayu standard. Pertama, kesalahan binaan frasa dalam dialek Melayu Terengganu seperti pasti ketawa. Ayat ini salah dari segi tata bahasa. Frasa yang betul ialah kereta awak pasti. Seterusnya, terdapat juga kesalahan ejaan, iaitu belajar merujuk kepada belajar dalam bahasa Melayu standard. Seterusnya, boleh. Ejaan sebetulnya adalah boleh. Contoh ketiga adalah balah, merujuk kepada balas. Salam pula merujuk kepada Assalamualaikum dalam bahasa Melayu standard. Manakala umah merujuk kepada rumah, takdok merujuk kepada tiada, dan hapok merujuk kepada hapak, dan sebagainya. Perkataan-perkataan ini jelas menunjukkan terdapat kesalahan ejaan dalam dialek Melayu Terengganu berdasarkan data di Facebook berbanding dengan bahasa Melayu standard. Dari segi morfologi juga, terdapat penggunaan kesalahan bentuk kata tunggal. Contohnya yang pertama adalah perkataan kak telah mengalami proses pemendekan kata adjektif dekat. Dalam bahasa Melayu standard, penggunaan kata sendi nama di lebih sesuai digunakan dalam ayat tersebut. Kedua ialah perkataan ne juga mengalami pembendekan kata tanya mana. Ketiga pula perkataan camnok. Perkataan camnok merujuk kepada seperti mahu dalam bahasa Melayu standard. Terdapat kesalahan penggunaan kata tugas jenis kata sendi tetapi telah dipendekkan atau telah dipasarkan. Dan akhir sekali adalah perkataan ni merujuk kepada kata ganti nama tunjuk ini yang telah mengalami proses pemendekan kata. Kata ganti nama adalah perkataan yang digunakan bagi menggantikan kata nama dan memberi maksud untuk menunjukkan benda atau tempat. Okey, berikut merupakan perbandingan dialek Melayu Kedah dengan bahasa Melayu standard, iaitu data pertama iaitu penggunaan dialek iaitu hampa. Kami terlebih beli kursi IKEA ni lebih 12. Ni akan celui nak buh meja 10 set. Tengok-tengok tak celui pula. Meja yang lebih 3 itu kami buat letak belakang kaunter dengan meja office. Cuma kerusi je lebih 12, tak tahu nak buat apa. Ada yang nak tak? Siap pasang dah. Okey, untuk bahasa Melayu standard, awak, kami terlebih membeli kursi IKEA ni lebih 12. Ingatkan muat hendak letak meja 10 set, rupa-rupanya tidak muat pula. 3 meja yang terlebih itu kami letak belakang kaunter dengan meja office. Cuma kursi sahaja lebih 12, tidak tahu hendak membuat apa. Ada yang mahu atau tidak? Sudah siap dipasang. Okey, untuk data kedua, sungguh ada orang macam ni. Melawak dengan orang boleh, orang melawak dengan dia tak boleh. Okey, untuk bahasa Melayu standard bagi data tersebut, sungguh ada orang seperti ini. Bergurau dengan orang boleh, orang bergurau dengan dia tidak boleh.
Okey, bagi perbandingan dari aspek fonologi bagi kedua-dua data tersebut, yang pertama, berlakunya perubahan penggunaan vokal belakang sempit U kepada vokal belakang separuh sempit O di bahagian tengah perkataan. Misalnya, daripada data kedua iaitu sungguh, daripada dialek Kedah kepada sungguh iaitu bahasa Melayu standard. Yang kedua, memperlihatkan penambahan konsonan letupan lelangit lembut tak bersuara ke pada akhir perkataan. Penambahan konsonan ke ini dapat membezakan bunyi bahasa yang digunakan sama ada penggunaan dialek atau bahasa Melayu standard. Sebagai contoh, pula kepada pula. Okey, pada aspek fonologi yang ketiga, mempunyai pemendekan atau ringkasan bagi sesetengah perkataan. Berlaku pada suku kata bagi sesetengah perkataan sama ada suku kata pertama, kedua atau ketiga. Selain itu, pemendekan dan ringkasan ini juga berlaku dengan pengguguran fonem sama ada vokal atau konsonan atau kedua-duanya sekali. Sebagai contoh, tak, tidak, ja, sahaja, tak tahu, tidak tahu, ni, ini, tu, itu. Okey, yang keempat, penggunaan perkataan yang mengalami proses pengayaan kosakata di mana berlakunya penggunaan perkataan berbeza yang lazimnya digunakan dalam bahasa Melayu standard. Makna bagi suatu perkataan itu tidak berubah, masih sama tetapi hanya pengayaan kosakatanya yang berbeza. Proses pengayaan kosakata ini berlaku pada kata ganti nama, pada yang menunjukkan keadaan, perbuatan dan sebagainya. Okey, berikut merupakan contoh bagi pengayaan kosakata bagi kedua-dua data tersebut. Okey, yang pertama, ampa iaitu awak, celuh iaitu muat, nak iaitu mahu atau hendak mengikut situasi penggunaan. Okey, boh iaitu letak, melawak, bergurau, tengok-tengok, rupa-rupanya, nak tak, mahu atau tidak, macam ni, seperti ini. Okey, dari aspek morfologi pula terdapat 4 bentuk kesalahan yang boleh dibandingkan dengan bahasa Melayu standard. Okey, yang pertama binaan frasa. Okey, contoh yang pertama meja yang lebih 3 itu. Okey, pembetulan 3 meja yang lebih itu. Yang kedua sudah siap pasang dah. Pembetulan sudah siap dipasang. Okey, dalam konteks ini binaan frasa adalah merujuk pada inti tambah inti di mana inti tambah inti bagi subjek dan selebihnya adalah predikat di mana 3 dan meja merupakan inti tambah inti dan yang lebih itu merupakan predikat bagi ayat tersebut. Okey, kesalahan yang kedua ialah bentuk kata tunggal di mana sebagai contoh ni, ini, ja, sahaja, tu, itu dan tak, tidak. Okey, penyingkatan bentuk kata tunggal ini adalah digunakan secara tidak formal atau dalam konteks bahasa pasar atau dialek. Okey, penggunaan fonem pada kata tunggal juga dapat dilihat dengan jelas menerusi penggunaan dialek Melayu Kedah. Misalnya ini yang mengalami proses pengguguran fonem i iaitu menjadi ni, ini menjadi ni. Okey, seterusnya yang ketiga, penggunaan imbuhan juga dapat diterangkan dengan pemilihan data daripada dialek Melayu Kedah ini. Okey, sebagai contoh, saya beri sebagai contoh daripada data tersebut, kata kerja beli apabila ditambah dengan imbuhan men akan menjadi membeli iaitu membawa makna membuat atau melakukan sesuatu. Okey, untuk aspek bentuk kesalahan yang keempat iaitu penggunaan simbol. Kesalahan ejaan iaitu di mana melalui data yang diperolehi penggunaan simbol X mewakili tidak dalam keadaan tak boleh iaitu tidak boleh dijumpai dalam komunikasi di Facebook di mana daripada dalam bahasa Melayu standard tidak menggunakan simbol atau penyingkatan perkataan. Okay, justru jelaslah bahawa terdapat 4 perbezaan daripada segi morfologi dalam penggunaan dialek Melayu Kedah dengan penggunaan bahasa Melayu standard. Okey, kesimpulannya jelaslah bahawa sebenarnya terdapat penggunaan variasi bahasa Melayu iaitu penggunaan dialek dalam komunikasi di Facebook iaitu sebagai contoh dialek Melayu Kelantan, dialek Melayu Terengganu dan dialek Melayu Kedah. Okey, daripada kajian ini penggunaan dialek ini jelas dapat dibandingkan dengan penggunaan bahasa Melayu standard iaitu dari aspek ejaan dan bunyi-bunyi bahasa, pengayaan kosakata, binaan frasa dan sebagainya. Okey, penggunaan variasi dialek dalam komunikasi ini jelas dapat menaikkan martabat serta dapat memperkasakan keunikan negeri masing-masing. Namun begitu, penggunaan bahasa Melayu standard tidak boleh dilupakan dan kerana penggunaan bahasa Melayu standard ini mempunyai keutamaan sendiri di mana digunakan dalam situasi formal, menjadi bahasa ibunda dan bahasa kebangsaan serta bahasa pengantar di Malaysia. Jadi sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlulah bijak
memilih variasi bahasa yang digunakan mengikut situasi penggunaan supaya kita tidak merosakkan kualiti dan martabat sesuatu bahasa itu sendiri. Berikut merupakan senarai rujukan yang kami gunakan bagi menyempurnakan kajian ini. Berikut merupakan bukti data-data yang kami peroleh melalui Facebook. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.